So kita nak pergi sana tengok ada balik Akimat tu, dia letak macam tu. Mungkin kita nak try. Dia orang ni selalu makan dekat yang jambatan Galata tu. Tak sedap. Saya nak tunjuk yang dekat street. Dia buat daripada ikan mackerel segar yang dia bakar. Tengok dia lagi sedap daripada yang dekat restoran yang posh-posh kat sana tu. Oh. Okay, kita tengok. Pagi ni cuaca baik di Istanbul, jadi kita nak jalan-jalan naik motor. Tapi lepas tu nak pulangkan motor. Boleh explore, naik kereta sangat tak advisable. You all tengoklah parking dekat Istanbul ni macam mana. Lagi-lagi dekat tengah-tengah bandar dia. Jadi kita naik motor, jom. Merempit. Nak rempit macam mana? 50 km sejam je, dia punya maksimum. 50 juga, tapi power sikit lah daripada SN. So kita berada di Sekeji. SN dan Ustaz Syauqi bergerak menuju ke tempat nak return motor. So saya nak jalan-jalan, saya nak explore sikit sambil-sambil nak fly drone. Dah dekat dah tu. Ha? Nak nampak kat tu. Masalahnya ni dia buat-buat tahu macam tahu je jalan. Pusing sana, pusing sini. Lepas tu nak turun balik dekat highway. Benda nasib baik saya take over. Yes! Akhirnya selamat pulangkan kembali motor-motor ni semua ke tempat asalnya. On time. On time. Lepas tu tekan minyak 50 je. Tekan dia tak nak pergi lagi. Macam mana? Nak pergi jauh pun tak boleh. Pakcik lain kali ni lah naikkan sikit sampai 80. No. Tak boleh? Alamak. Maksimum 50? 50. Maksimum 50. Mana nak lari? Ini rambut pun tak sempat terbang, pakcik. Tak apalah. Kalau boleh dia orang nak cilok, dia akan cilok. Jadi kita pastikan 12.40 pulang. Jangan pulang 12.41 because mereka akan charge for another day ataupun dia akan tolak terus another day tadi tu dalam kita punya security deposit. Jadi apa pun 200. Kita selamat pulangkan on time dan deposit dah dipulangkan kembali. Happy? Which hotel? Which hotel? Oh, No hotel. Airbnb. Airbnb. No hotel. Fish. No fish. Okay, sewa motor ni tak ada receipt. Dia tak ada bagi ikan kat kita orang. lepak-lepak dekat Sekeji Park ni. So tengok ni kucing ni, comel lah. Hello. Baik. I'm not Turki. Yeah. Kenapa? English, Malaysia. Saya ada mission sikit. Saya ada perfume baby woman. Saya nak interview orang lokal kat sini, bagi dia test perfume, tengok reaction dia bagaimana, dia boleh teka tak ni bawaan apa dan dia suka tak. Malam Ustaz Syauqi dah try dah. Hari ni saya nak try market saya pula. How was it? Is it good? I like it. You like it? Yes. Okay. Orange. This is orange or lemon. It's a flower, rose. Is it okay? So dia dah try dah perfume tu, then she like it. Alhamdulillah. So kalau korang suka perfume My Woman ni, so korang boleh try. Okay, bye. So alang-alang saya dekat Sekeji ni tengah tunggu Ustaz Syauqi.
So saya nak merasa air kopi cover dunia si. Kita nak try cafe latte, dia sedap tak tidak? Tasha kelas. So dia bagi kita ni dan juga dia bagi kita yang ini. Cafe latte dia kurang berlemak sedikit. Rasa kopi dia agak kuat. Tapi saya rasa kalau bab bahagian kopi ni, sedap lagi Federal Coffee. So far setakat ini dekat Istanbul belum ada yang boleh beat Federal Coffee. So yang ini boleh lah. Mungkin barista ni lah kot, ataupun dia guna mesin kot. Cafe dunia sini adalah Starbucks, level-level Starbucks Turki Tapi dia lebih murah daripada Federal Coffee yang harga dia 20 lebih. Yang ini dalam 16. Kalau size medium 17. Jom kita tunggu Ustaz Syoki dan juga SN. Kita sekarang ni kita nak jalan kaki pergi ke Sultan Ahmad. Kita ke Karakoy. Saya nak tunjuk apam balik sedap. Wah, Mamma Mia. Dia orang ni selalu makan dekat yang jambatan Galata tu. Tak sedap. Saya nak tunjuk yang dekat street. Dia buat daripada ikan makarel segar yang dia bakar. Okay, kita berada di hadapan Masjid Sultan Ahmad. Masjid yang dibina menyaingi kehebatan Hagia Sophia. Empayar Islam merasakan mereka perlu membina satu yang setara dengan binaan Byzantine yang pada ketika itu tidak ada keperluan. Kerana itu masjid ni kosong. Orang pergi masjid ni, Hagia Sophia kosong. Pergi Hagia Sophia, masjid ni kosong. Antara sebab Hagia Sophia telah digeset sebagai museum sebelum itu, dia asal dia basilika, gereja Byzantine. Dia tak ada menara 1, 2, 3, 4 ni tak ada. Semua selepas penawanan Konstantinopel oleh tentera Al-Fatih, baru dibina 4 menara tadi tu. Kita tak masuk untuk sembahyang Jumaat sekali disebabkan oleh SOP dengan kes yang spike sekarang ini di Turki. So kita berada di luar saja. Assalamualaikum. Dari Malaysia ke? Tu dia, kita dah jumpa rakyat Malaysia di sini dari MyCare. Jangan buat apa-apa spekulasi, dia ada conference dekat sini. Conference tentang Palestin. Dalam tempo break tu dia laju-laju lari kat sini nak ambil gambar je kat sini. Sebelum pandemik dulu memang ada banyak kereta tank kereta perisai. Ini kita melalui daripada kita cross dari Hagia Sophia, lalu jalan ni, ini cheat code, lalu satu sekolah dekat depan ni untuk ke Spice Bazaar, dan lepas tu turun dan baru kita sampai ke Galata. Saya dah layan jalan ni, lepas tu balik penat naik teksi. Dekat jalan ni, sana tu nampak tu Hagia Sophia. Jalan sikit je ke sini, kita dah sampai ke restoran Malaysia Nur Muhammad. Tapi apa pun ramai tengah menunggu sekarang ni. Dia lagi dia buka balik. Dah lama sangat tak makan nasi lemak, bolehlah makan kat sini. Istanbul ni bukan kecil, dia besar. Tapi interesting point dia tu, dia dekat-dekat, dia padat-padat. Jadi bila kita jalan, dia tak rasa boring. Masjid ada berapa? 2,000? Oi, banyak. Beribu-ribu lah masjid dekat Istanbul saja. Masjid yang memang confirm banyak lah. Tapi diselit-selit pula dengan hamam tu lah. Asal menara je, tapi jangan salah. So, jangan confuse juga. Kadang-kadang kita nampak kubah, rupanya pun hamam juga. Hamam tu tandas. Tandas Sultan. Sultan nak mandi-mandi kan. Sultan pula kadang-kadang ada harem. Mandi pula dengan harem dia. Tu selalunya kita kena tahulah. Ini pakaian Sultan. Zaman-zaman dulu dia boleh bagi kat orang pakai, sewakan. Dan mesti ramai yang tertanya-tanya, kenapa pakaian Sultan-Sultan dulu-dulu ni, dia punya serban dia tu besar. Mengatakan dulu Sultan-Sultan sini, dia bawa kain kapan dia tu jadi serban. Jadi itulah kain kapan yang akan digunakan kalau dia mati mana-mana. Sentiasa mengingati mati. Ya ke? Kalau ke sana Grand Bazaar, kalau kata turun ke bawah ni, kita ke Spice Bazaar. Market yang kedua terbesar di Istanbul selepas Grand Bazaar. Tapi katanya yang Spice Bazaar ni lebih lama, lebih tua. Kita dah masuk ke jalan yang tidak boleh diakses sangat oleh kereta. Jadi dekat kawasan sini dia ada banyak kedai. Kedai ni akan menggunakan khidmat orang yang tolak tu lah, gondola. Yang biasanya kadang kita tengok orang tua. Apa khabar? Assalamualaikum. Keluarga nak marah tu. Ramai orang guys. Kita pun takut ni dalam keadaan ada pandemik sekarang ni. Okay, sekarang dekat-dekat saya ni anak-anak gadis di Turki. Oh, ini Spice Bazaar dia, ataupun Egyptian Bazaar. Dibina tahun 1660 dan pernah terbakar dahulu.
dan dibina semula. Lebih 85 buah kedai dekat sini. Biasa orang panggil Mesir Bazaar ataupun Maize Bazaar. Jadi orang kadang-kadang tersalah faham. Maize tu dia panggil jagung. So jangan salah faham Misri tu Mesir, Bazar Egypt. Dan jangan panggil Bazar jagung pula. Okay, sekarang ni kita nak register untuk dapatkan bin-bin ni. Kita kena ada pertama sekali pasport kita, nombor telefon Turki. Dia akan hantar satu kod SMS 4 angka, baru kita boleh register dalam bin-bin. Kemudian kita kena masukkan maklumat-maklumat peribadi kita, dan baru kita boleh guna dia punya ni. Kena sentiasa bawa pasport ke mana-mana, sebab dia punya polis akan buat spot check. Tiba-tiba je. Saya hari tu kena kat Ankara dah. Tiba-tiba dia minta pasport, dia tunjuk kat polis dia, and then dia minta pasport kita. Dia check dalam 10 minit, dia verify dengan dia punya data apa semua, lepas. Kalau tak bawa tiba-tiba sangkut, kita boleh masuk lock up sekejap. Jadi yang tadi tu, dua-dua tu tadi nampak haraman palsu, tak ada bateri. Jadi kita ke depan sedikit kanan, ada yang ada bateri 68%, ada yang kurang sikit. Ada kelemahan sikit dalam sistem dia. Untuk maklumat pembayaran, dia akan verify kad kredit, dan dia bila nak verify kad kredit saya, dia akan hantar nombor saya yang dekat Malaysia. Jadi saya tak roaming nombor ni, saya dah pakai nombor sini. Dia tidak ada pilihan yang lain. Sekarang ni kita tengah bersusah payah lah nak kena pastikan orang kat rumah kita tengok handphone kita kat sana, dan kemudian tengok verification code yang dapat. Kalau tak boleh cuba, tak ada rezeki you all guys untuk kita sharekan pengalaman kita naik bin-bin. Nampak macam susah je harapan. Kita jalan kaki lah. Jalan kaki lagi senang lah. Cepat sampai. Ini sekitar waktu siang yang kita orang tu jalan-jalan waktu malam. Ada air jus, boleh beli jus delima. Dan di sini pun ada mesin ATM kalau anda nak keluar duit. Di situ adalah kitab cover melayan kopi sambil baca buku. Itu adalah ferry untuk bawa kenderaan. Dia masuk daripada sana. Sini Bosphorus Boat Tour Official Ticket Center, boleh beli kat sini. Tapi ketika COVID ni saya seriau sikit nak naik yang ramai-ramai. That's why kita ambil private yacht. Tu dia private yacht. Tapi lawa lagi ya kita itu. So ini pengalaman yang korang boleh dapat di Istanbul. Bukan pengalaman lagi. Dia rasa macam kawan selalu naik yacht dekat Langkawi kan, hari tu ramai-ramai. Kami kat Istanbul naik yacht. duduk macam VIP. Tak tahu poket kering. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a Kalau anda nak berbasikal pun boleh. Pergi saja dekat Airbnb, berbasikkal lah anda. Korang type nama Osman, nanti korang akan jumpa Osman. So, Osman ni dia akan bawa. Dan ni siap boleh brief kita. Route bebas Hari ni weather memang sangat baik, sangat cantik. Sambil-sambil tu guna smartphone, kita boleh berfotografi kat sini. Ini perfume yang saya selalu pakai masa kami di Turki, memang wangi dan tak mahal. Itu yang saya suka. Dan paling penting, dia produk Malaysia. Wah, apa kita pakai produk luar negara kan? Saya belajar daripada Turki ni, why not kita pakai produk orang kita? Kita support, boleh majukan perniagaan orang-orang kita. Saya ditegur oleh Mr. Ilyas. Nama Ilyas, tapi dia kata dia bukan Muslim. Mr. Ilyas recommend me untuk pergi ke Kadikoy. Dia dekat je 10 minit daripada sini. So dia kata kena datang sana. So kita akan jumpa orang-orang yang sangat friendly dan sangat nice. Okay, thanks sir. Thank you. Okay. Have a nice day. Okay, see you again. Orang Turki ni macam friendly kadang-kadang. Dulu pandangan saya orang Istanbul ni macam kerek sikit. Tapi bila interview, tak adalah teruk sangat. Kadang-kadang kita jangan terlampau jumud, jangan terlampau rigid. Di dalam Islam juga kita jangan terlampau nak orang kata keras. Untuk kita nak berdakwah tentang Islam ini, kita jangan terus attack kefahaman dia, jangan terus attack belief dia. The best way is adalah kita hanya tunjukkan satu sampel kehidupan yang harmoni, yang murni, yang penuh dengan nilai Islami, dan orang akan memerhatikan kita. Islam ini tidak perlu kita nak banyak cakap, tetapi kita tunjukkan sampel. Bila orang terpaut dengan sampel itu, baru kita buka. Ada satu rukun yang dipanggil berpuasa. So kalau kita faham betul-betul hakikat berpuasa, puasa ini bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi berpuasa ini sebagaimana puasanya Maryam, dia menahan diri daripada berkata-kata, tetapi banyaklah berbuat dan mereka akan tertawan, kerana Islam ini sangat menawan.
itu dia Galata Bridge. Terus seberang ke Galata untuk pergi makan balak. Dah 20 hari lebih. Tengoklah kuku dah macam cangkul. Nak cari nail clipper punyalah susah. Lala jumpa kat sini peniaga jalanan saja. Bu hamstash. 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 Ada? Hamstash? Hamstash. Berapa? 5 lira. Anta Suriye? Berapa Ana ringgit? min Malaysia. Muslim? Muslim. Maşallah harika. Yine iyi ama görmüyorum. Pakcik ni buta. Bu hamsi mi? Aşırı daha vereceğim. Oh, pakcik dia buta. Hamstash. 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 Dia 15. Aşırı. Ha? 15. Hamsah Asyara. Tak apa, ambil yang besar. Mahal sikit tapi Hamstash 50. dia buta kan. Ada. Bu kaç lira? Aşar. Aşırı mı? Asyara? Çok teşekkür. Çok teşekkür. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramainya gadis-gadis berhidung seludang, tetapi awas, anda kena lihat orang tuanya bagaimana. Kerana daripada orang tuanya itu jugalah sebenarnya menunjukkan gambaran ending dia bagaimana. Nampaknya AA sudah terlepas daripada cengkaman gadis Turki. Sebenarnya dia survey the woman, dia punya wangian dia adakah menarik ke tak menarik ke. Kita akan jumpa dekat sini dan kita ke sana. Harap-harap pakcik tu dia ada lagi dekat depan fish market tu jual balak. Balak dia lagi sedap daripada balak yang makan dekat restoran kat bawah. Kalau ada ikan. Area Karakol memang banyak graffiti kat sini. So kalau nak shoot produk-produk street, ini best lah. Macam kita orang shoot itu dengan AP semua. Sekarang ni saya nak bawa kita ke satu pot. Dia kata dapat balik X-Max 10 lira. Okay, kita tengok. Itu dululah, sekarang tak tahulah boleh dapat 10 lira ke tak. Tapi yang pentingnya dia lagi sedap daripada yang dekat restoran yang pos-pos kat sana tu. Wah. Itu dia. Tuh. Tapi dulu pakcik tua, sekarang dah macam tak tua lagi dah. Mungkin pakcik tu dah meninggal dunia. Ustaz Syoki dah tak boleh tahan dah tengok ikan tu. Geram. Geram. Geram dekat salmon. Jom tepi jalan. How much? 25. Oh, 75. Dia juga sama je, tapi sedap je. Kalau you nak markkan lokasi dia, ini adalah pasar ikan dekat Karakoi. Seberang sahaja daripada jambatan Galata. Dan pakcik ni dah berniaga lama dah kat sini. The first time saya datang, saya dah memang pergi dengan dia. Sekarang ni dia dah macam rekrut orang baru ni. Daripada dulu lagi dia tak ada, dia pakai polystyrene ni. Dia tak ada pakai meja ke apa ke semua tu. Saya pun tak tahu sama ada dia mengelak untuk kemajuan, tapi memang dia punya ni sedap. Dia punya balak sedap. Wow. Kita dah beli, kita makan sambil menghayati selat Golden Horn ni. Sekarang ni baru je naik tadi, bye. Saya rasa yang pakcik ni buat lagi tasty daripada yang kita orang beli dekat kedai kapal tu. Dia tu rasa sedap. Cuma yang ni rasa lain sikit sebab dia roti pita. Roti yang sana tu dia macam tak dominan. Macam Hiri cakap lah, ikan dominan. Makan, kita nak jus buah pula. Aku nak orange, nak delima. Ini jus mata-mata. Sekarang ni dah masuk orange yang kelima. Ni jus ni. Oh, pekat, piau. Where are you from, Mister? Malaysia. Malaysia. Ya. I am Uzbekistan. Oh. Cak pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So orang Malaysia kena belajar lah. Dia tak ada nak campur air gula ke. Memang pure buah. Tersyakulah. Ya Allah. Saya punya dapat dua. Dapat orange sikit, dapat delima. Very nice. Thank you. Welcome. Tengok ramai orang tu pergi berberatur pula. Tadi tak ada. Dia ada. Lepas kita
Beli ni ramai orang beratur. Murah rezeki tu kan. Beli sedap ni campur. Bulas sikit. Tak puas hati betul lah, sedap gila. Mamak sedap. Alhamdulillah. Kita belilah satu tu, ya Allah. Oh, sehat mackerel dia. 15 lira per kilo. Serius ke? Murah gila, RM15 sekilo. Ya, kalau kat Malaysia ni RM5 saja sekilo tau. RM5 sana. Kena macam nak kena beli 10 kilo hati. Kita punya ikan kembung pun mahal. Satu ekor 15. Cantik mata dia. Boleh buat balak. Balak. Okey, kita buat sambal lah. Zat. Macam-macam laksa pun boleh buat. Siakap tu 90. Lepas tu salmon pun 90 lira juga. One fish 90 lira. One fish 90 lira. Aynen. Kilo lebih 3 kilogram. Gila weh. Betul. Serius? Tak tipu, Ali Lam ha. Itu kita berapa? 60 kan? 65. 65. Sekarang Malaysia sekilo dalam 65. Dekat Malaysia 3-4 ringgit. Oh, salmon murah. 90. Tak dapat kat Switzerland lah. Gila. Tak ada satu. One. Ya. Kemis. Ah. Tapi buat perut je. Ni ni. Ya, that's it. Tamam. Ni no. Ni je. Okey. Right. Yang ni kalau seekor 90 murah kot. Yang sebelah ni 70 kan kilo. Oh, 70. Kilo 70. Tu 90. Murah. Oi, jadi gila juga tengok sayur dia segar-segar. Okey, berapa harga? Cantik. 30. Banyak ni RM10. RM10 RM. Dah baru saja submit application untuk kuarantin di rumah. SN baru submit. Saya dah submit dah. Nampak tu. Tengok. InsyaAllah. Antara kita ni tak ada yang kena kuarantin dekat hotel ataupun dekat My Apps ke, dekat hospital ke. InsyaAllah. Kambing. Kita pakai campuran rempah yang ada lah. Ada bestari, ada nuha, campur sekali dengan apa yang ada dekat dalam dekat Turki. Campur lah. Masya Allah. Kambing dan ayam. Siapa kata kambing dan ayam tidak mesra bersama? Masakan malam ni simple tapi sangat menyederakan. Sayangnya tak ada pemandangan indah untuk kami menikmatinya bersama. Rasa tak puas, tak macam kat tempat penginapan kami sebelum ni. Siap ada rooftop, kita boleh naik dan layan view Istanbul yang spektakular. Waktu yang paling cantik untuk menikmati hidangan ini adalah ketika saat matahari terbenam, meninggalkan warna-warni langit Turki. Subhanallah, tiada kata dan tulisan yang mampu menggambarkan betapa hebatnya segala ciptaan Allah yang dihadiahkan kepada kita semua melalui keindahan sunset di bumi Istanbul ini. Kita ada a little change of plan. Dikatakan Istanbul ini akan berlaku kehujanan. Tiba-tiba kita terilham untuk ke Ankara balik. Macam mana nak pergi ke Ankara dengan speed train? Tengah duk tengok train macam mana jalan daripada Istanbul ni. Dan kita ada juga satu orang rakyat Malaysia di Ankara membuat manifesto untuk kambing golek, kopi pasir. Dan juga kita akan pergi ke makam Mustafa Kamal Atatürk. Turkey tourism, I think you really need to change. The option in English doesn't seem to appear English option. It doesn't even translate into English. Dah lama dah sebenarnya pakcik berhati. Tak boleh online. Cek jadual pun la ilaha illallah. Lepas tu information tak informatif. Tak ada pula translation. Susah pakcik. Tengok tu. Pakcik tu lagi susah. Pening kepala. So sekarang dah pukul 4.45. Kita akan bergerak ke Pendik untuk kita ambil train dan kemudian kita bergerak ke Ankara. Kita nak masuk ke sana, cruising tau, daripada Eropah terus keluar ke Asia. Berbanding dengan
kita lalu jambatan, itu jalan paling cepat. Cuma kalau dekat dalam taksi dia akan bagi option tambahan lebih kurang dalam 35 lira, jimat dalam 20-30 minit. Dengan diorang kena pastikan biar dibuka benda ni dan ada bunyi supaya dia tahu kita tengah double check. Kalau tak dia bawa merata-rata, padahal dah dekat dah. Mana lagi? Mana kau pergi? In 50 meters at the roundabout, Sen şuradan şöyle yürü şuraya. Duhalek Rendaja. Hai, nanti terlepas kereta api, terlepas apa pun terlepas. Come on, cepat sikit. Saya tahu. Buat-buat tak tahu, pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Meter nak bagi naik. Itu dah tahu dah trik. Depan tu macam stesen. Tapi macam mana? Sana tu. Itulah guys, pagi-pagi ni sudah kasih hot. Taksi pun kata ni macam tak tahu dia. Pergi sana pusing sini. Tengok dia saja nak bagi meter counter tu naik. You all mesti kena bijak sedikit. Sambil-sambil tu dekat sebelah, you kena check dan juga pasang betul-betul Waze ke Google ke, bagi dia tahu yang kita checking. Kita dah ada dekat Pendik Station. So kita nak ambil speed train menuju ke Ankara. Hopefully kita orang tak terkena macam Eastern Express lah. So kita kena prepare nak breakfast sikit. Okay, kalau anda nak naik ke Pendik Ga ni, pastikan Pendik Ga Dia nak kejar train ni, dah lah tak boleh online. Dia ni nak pergi beli tiket pun. Ini kot, boleh beli tiket sini. One pass tiket. Oh ni nak pergi mana? Ni bukan. Mention bertutup. Ni buat HT punya. Dia macam ni complicated. Dia macam treasure hunt tau dekat Turki. Dia kata nak pergi Ankara sini. Ni. Ni. OHT nama tu. Rasanya macam kita kena bayar masa nak masuk kot. Tak, nak kena cakap dengan dia balik. Sekejap. Tu ke arah train lah. Saya So, Okey. Lihat benda ni pun cakap sağ tarafta gişeler var. Oh, naik. Evet. Oh, okey. This way, Okey. right. Alright, naik ladder. Teşekkür. Cakap, kena lari dengan atas pula. mana punya? Mana? Ha? Ya Allah, kat sini. Kenapa lah saya tak buat online je kan? Senang. Aduh, ya Allah. Saya nak cari pintu je pun susah. Dan memang Turki tak pernah friendly dengan tourism. Dia sistem dia terlampau. No system lah, no system. Ankara. Ya, today. 6.31 lah. 6.31. Dia kan 6.10 aku dah lari-lari. Nasib baik boleh tulis. Syauki dia cakap 6.10. Itu dah kena berlari ke platform ni. Harap-harapnya tiket pun murah lah guys. Hari ni kita naik business class untuk train YHT. Ankara. Lepas ni nak kejar kereta api pula. Dan macam nak pergi beli. Dia kata kabel tak boleh. Walaupun kita bangun pagi, ada kedai yang buka, so tak adalah kita kelaparan. So kami belajar daripada pengalaman Eastern Express. Kita ada roti. Ada roti. Nak cakap dia ni tak faham. Tahu dalam dia ada apa? Tunjuk je. Kita ni tunjuk. Cheese, Nun. meat, potato. Oh, This one? meat potato. Cheese. Cheese. Kaşar. Kasha. One kasha. Mana? Cheese. Cheese. Kita orang dah beli dah, saya dah tengok, saya dah check 81042, dia punya nombor api dia 631. Tu untuk saya. Oh, settle. Jom sambil-sambil ngopi. Tak sia-sia kita orang translate, Google Translate tadi memang membantulah Google Translate. Kalau tak meninggal. Maknanya satu orang RM50 lah. Alhamdulillah.
Satu fasa dah lepas. Rasa nak rasa naik kereta api pula. Kita orang dah rasa dah naik kereta api kat sini. Kereta api Ankara ni semua siapa punya Ankara? Kita punya perjalanan nanti 545 km. Jauh dia 3 jam 44 minit. Itu yang ditulis lah. Betul tak ni 3 jam 44 minit? Atau kita kena macam itu? Daripada 25 jam jadi 29 jam. Ni mesti on time ni kot. Turki kan? Mesti on time. Tiket jangan lupa simpan. Nanti rasanya dalam train nanti dia akan ada check pula. Setiap kali kita berhenti dekat stesen baru, dia akan ada seorang konduktor naik. Dia akan check tiket kita. So kita ada satu station dia, Eski Sehir, yang dia akan lalu nanti. So baru kita akan sampai dekat Ankara. So maybe dekat situ dia akan check nanti. So, tadi dia daripada Hakkali yang betul ke? Malaysian 2 business class. This business class. It's okay. Orang ni dia duduk tempat SN. Alright. Boleh. Orang kat sini dah kan. Okay, lega. Aduh. Alhamdulillah kami dah bergerak dah. Ada drama. Tak pernah tak ada drama vlog. Drama ni drama original. Dia bukannya drama buat-buat. Alright. Okay. Thank you. Orang satu dapat earphone. Nikmat mana yang kau nak dustakan, Ustaz?